أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والأمراض والأشرار والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang gigih berusaha dalam mencari kebaikan, kami akan mempermudahkan jalan-jalannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang baik, al-muhsinin, di kalangan manusia. Sadaqallahul azim. Berbahagia yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Haji Taqiyuddin, pengurusi Surau Al-Husna Seksyen 20 Shah Alam, dan jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Husna. Seterusnya dihormati yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah kuliah duha bulanan kita di pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita berada di tempat yang berkat, kita bertemu di majlis yang berkat, dan kita berada dalam suasana yang penuh dengan keberkatan isi Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dalam hidup beragama ni tuan-tuan, jalan yang kita patut lalui dan jalan yang patut kita terakai ialah jalan keimanan. Kerana iman perlu kita suburkan, iman perlu kita nyalakan, semarakkannya. Satulah kata para ulama, bila iman mati, bila iman sakit, bila iman kita ada kontak,
maka segala-galanya akan sakit dan kering kontak. Walaupun jasad kita mungkin sihat, segar, bugar, makan apa kita tak makan, minum apa kita tak minum, tetapi pada hakikat iman bila tak ada, kita dianggap sudah pun mati sebelum kematian sebenarnya. Lepas tu ada ulama kita yang berpatah, iaitu seperti Al-Imam As-Samarqandi. Dia kata apa? Ada orang yang telah mati sebelum kematiannya. Itu kata As-Samarqandi, ada orang yang telah mati sebelum kematian. Dia tak mati lagi, tapi dia telah mati. Maksud beliau ialah orang yang tidak ada iman, hidup tapi dia dah mati sepatutnya. Sebenarnya bukan sepatutnya, dah mati sebenarnya. Kan apalah nilai sebuah kehidupan kalau iman tak ada dalam jantung hati. Sebab itulah kita dalam hidup beragama ini, kita nak kena sentiasa tengok, lihat, semak, kaji dengan penuh keinsafan di mana tahap keimanan kita. Dalam Islam kaedahnya macam tu. Sehingga para ulama tersebut, bila iman kita nampak kurang, cepat-cepatlah tambahkan kekuatan dengan ilmu, dengan amal. Bila iman kita dah rasa makin kering, cepat-cepat basahkan dia dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan biarkan iman tu kering dan kontak. Sebab bila iman dah kering kontak, maka segalanya akan musnah, akan hancur. Itulah yang dipesan oleh para alim ulama kita, dan itulah sebenarnya di antara perkara kita kena ambil sebagai syakna dalam kehidupan beragama kita. Kerana itulah kita kena faham, yakin betapa segala-galanya adalah iman, dan iman adalah segala-galanya. Segala-gala adalah iman, dan iman adalah segala-galanya. Kita bangkit kepada Allah dengan iman, tidak yang lain. Iman itu maksud amalan kita, kebaikan kita, itulah iman, pahala dan seumpamanya. Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pertemuan bulanan kita, dan saya meraihkan semua yang hadir, termasuk sahabat lama saya Ustaz Wan Ahmad Rahman, Wan Hussein, yang juga bersama-sama dengan saya pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, hadis kita bicara ini sebenarnya saya nak terus kepada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, walaupun kita dah bincang 31 bab ini, saya kira saya telah tamatkan. Walaupun ada lagi benda tak selesai, tapi saya tengok seperti di sebalik bicara itu, kita dah selesai lah. Kita masuk hadis yang ke-32 pada pagi ini, iaitu dalam tajuknya menghulurkan bantuan. Menghulurkan bantuan, maksudnya membantu, memberi, menolong. Itulah yang dimaksud dengan menghulurkan bantuan. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, as-sa'i 'alal al-marad ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi awil qaimi al-laili as-saimi an-nahar. Sadaqa Rasulullah SAW, daripada hadis Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Maksud hadis ini ialah as-sa'i, orang yang cepat, yang gigih, yang berusaha, yang bersegera, alal mar'armalati wal miskin, yang gigih untuk membantu orang-orang yang bersifatnya janda dan orang miskin. Kal mujahidi fi sabilillah, orang itu seumpama seperti orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Awil qa'imil laili, ataupun sama dengan orang yang bangun mengerjakan qiyam al-lail, tahajud. As-sa'imin nahar, dan orang yang berpuasa di siang hari. Hadis ringkas, padat. Hadis yang ringkas dan penuh dengan motivasi. Saya akan bincangkan kejap lagi. Pedoman dan iktibar hadis, antaranya Syekh Abdullah Sa'alwan berkata,
realiti sejarah merupakan saksi terhadap apa yang kita sebutkan. Di bawah ini terangkan beberapa contoh tentang perlindungan masyarakat Muslim serta simpatinya, kesayangnya dan sikap tolong-menolong. Saya akan sebut cerita ini satu persatu kejap lagi. Jadi kita tak baca keseluruhan, kita tengok kepada hadis dahulu. Apa maksud di sebalik hadis ini? Tuan-tuan puan-puan, hadis ini hadis sahih yang disebut Nabi dalam kitab Bukhari dan Muslim. Hadis ini, kalau kita tengok dalam bicara hadis ini, disokong oleh banyak hadis-hadis yang lain, disokong oleh banyak hadis-hadis yang sewaktu dengannya. Yang disebut Nabi dalam beberapa hadis yang lain disebutkan sama oleh para ulama kita salafun as-salih, termasuklah di samping bukan setakat Bukhari Muslim, disebutkan sama oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, disebutkan sama oleh Abu Daud, disebutkan sama oleh An-Nasa'i dan ramai ulama hadis yang lain yang berkait dengan soal kelebihan kita buat kebaikan demi kebaikan. Saya nak petik satu pandangan menarik di sini, ialah pandangan Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir. Tapi dia cuba bawa perbincangan menarik tentang nilai hadis seumpama ini. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam bicara tentang persoalan kebaikan dan mencipta kebaikan. Ini terjemahan, saya terjemahan tuan-tuan, tak baca nas Arab lah, terjemahan saja. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, mana-mana kebajikan, mana-mana kebaikan, mana-mana amal yang baik yang dilakukan oleh tangan-tangan kita ini, banyaklah dengan sedekah, derma, bantu, tolong orang dengan tangan kita, dengan bantuan tangan kita. Kerana hadis ini bercakap tentang bantuan. Mana-mana orang yang berbuat kebaikan, kebajikan, pahala diraih melalui tangannya, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, seolah-olah dia sedang membeli pintu syurga Allah Azza wa Jalla, dan seolah-olah tangannya menutup pintu neraka Allah Azza wa Jalla. Ini pandangan menarik daripada Imam Al-Qurtubi, seorang ulama bidang tafsir. Mana-mana orang yang buat kebaikan, buat kebajikan dengan tangannya, sedekah, derma, tolong orang ni dengan tangan kita ni, seribu sebenarnya boleh buat ni. Orang tu seolah-olah dia sedang membeli pintu syurga Allah Azza wa Jalla dan sedang menutup pintu neraka Allah Azza wa Jalla. Seolah kita sedang beli pintu syurga, dibuka, dan sekaligus masa yang sama seolah kita sedang menutup pintu neraka rapat-rapat untuk tak kita masuki. Allah Subhanallahil azim. Ini kata-kata ulama yang saya fikir boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita. Mana-mana orang yang buat kebaikan, kebajikan tangannya, tangan ini seolah dia sedang membeli pintu syurga Allah, menutup pintu neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, itu hakikat yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab tangan ini tuan-tuan besar harga nilai di hari akhirat nanti. Sebab apa? Di antara pintu kerahmatan Allah kepada kita daripada masyar ialah tangan bersaksi kepada kita selama hidup. Tangan bersaksi. Sebab tangan ni, saya cuba duk perhati tengok dalam cerita Qurtubi ini, tangan ni fungsi banyak sangat. Inilah tangan yang mungkin pegang Quran. Inilah tangan yang malam siang duduk berzikir kepada Allah. Subhanallah, tangan bergerak, jari bergerak. Inilah tangan yang pegang Quran tak lepas-lepas 5 hari, 5 kali sehari semalam, mungkin 10 kali semalam. Inilah tangan yang memberi menyumbang masuk dalam tabung masjid surau walaupun tak banyak, tangan berkali-kali. Inilah tangan yang mungkin tolong bantu orang, halurkan makanan, minuman, macam hari kita bicara nanti. Berarti tangan kita ni tuan-tuan mahal harga isi Allah Azza wa Jalla, boleh jadi saksi depan Allah. Jadi kata Imam Qurtubi, dengan tangan itu seolah kamu bila guna kebaikan itu
seolah kamu sedang beli pintu syurga dan tutup pintu neraka Allah SWT. Itu kata-kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Satu cerita yang lain disebutkan dalam riwayat daripada seorang ulama bernama Al-Syekh Hamzah Muhammad Salih Al-Hajjaj. Dia ada kira kitab di Kupa di Nabi Sallam. Dia bawa satu hadis, satu cerita tentang seorang sahabiah bernama Maimunah binti Sa'ad. Dia bawa cerita tentang sahabiah bernama Maimunah binti Sa'ad. Satu hari Maimunah datang kepada Nabi. Bukan si Nabi, ini bukan si Nabi, ini sahabiah Maimunah datang temu Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah jalan yang boleh aku terakai untuk aku dapat kesejayaan di hari akhirat? Apa jalan aku nak dapat kejayaan di hari akhirat? Apa caranya? Apa jalannya?" Nabi sebut kepada Maimunah bahawa menyumbanglah kamu. Ni tangan kamu menyumbang. Kata Nabi, "Innaha hijabun minan nar liman ihtasabaha yabtaghi biha wajah Allah azza wa jalla." Karena bila kamu buat benda-benda baik dengan tangan kamu, mengharapkan redha Allah, neraka tak sentuh batang tubuh kamu. Innaha hijabun minan nar, menyebabkan kamu tak disentuh neraka oleh api neraka. Kata Nabi pada Maimunah binti Sa'ad, sahabiah yang minta Nabi beri peringatan jalan nak ke syurga. Apa jalan aku nak ke syurga Rasulullah? Nampak tuan-tuan? Jadi sebab itulah saya ajak tuan-tuan, kita belajar ni tuan-tuan, kita nak beramal. Saya bercakap ini, saya nak amalkan, saya cuba amalkan dan nak usahakan untuk beramal. Samalah kita mengaji sejam kuliah duha, kita nak bawa kesan dalam perjalanan kita seharian, kesan lebih baik daripada sebelumnya. Maka di antara cerita hadis ini ialah tentang orang yang buat kebaikan dengan tangannya, dia kata tersentuh. Jadi kata Al-Qurtubi, ini pula pandangan yang lain daripada Al-Imam Asy-Syaukani. Ini ulama tafsir juga. Asy-Syaukani ulama tafsir, dia ada kitab Faidul Qadir. Dalam pandangan Asy-Syaukani pun lebih kurang sama maksud. Dia kata apa? Dia kata sebijak-bijak manusia min aqyasin nas. Aqyas ini orang paling bijak. Aqyas, Al-Qais, Al-Qais. Kata dia sebijak-bijak manusia ialah orang yang sentiasa tangannya diguna untuk tujuan memberi, menyumbang. Kenapa? Sebab tangan itulah menjadi saksi di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Ini dikata sebijak-bijak manusia. Sebijak manusia orang yang guna tangan untuk buat kebaikan, kerana tangan jadi saksi depan Allah di hari mahsyar. Ini pandangan Al-Imam Asy-Syaukani, seorang ulama tafsir. Adalah 2-3, saya tak sebutlah. Banyak ni bercakap tentang kelebihan orang-orang yang menggunakan tangannya. Baik. Jadi kalau begitu keadaan ceritanya tuan-tuan, maka hadis ini ada makna yang tersirat. Apa dia hadisnya? Apa ceritanya? Bila Nabi sebut tentang as-sa'i 'alal armalati wal miskin. As-sa'i ini kalau kita terjemah bahasa mudahnya, orang yang bersegera, yang berusaha, yang bersungguh-sungguh. Apa yang dia buatnya? Untuk membantu, untuk menolong, untuk memberi sesuatu pada orang lain. Kepada siapa? Al-armalati, orang-orang yang bersifat janda, kemudian orang miskin. Saya tak bincang lagi tentang soal armalah miskin. Saya bincang tentang as-sa'i dulu. Sebab hadis ini tuan-tuan, hadis yang cukup menarik ni. Perbincangannya cukup menarik, dikupaskan oleh beberapa kalangan ulama-ulama hadis yang lain. As-sa'i ini tuan-tuan ialah orang yang sentiasa dalam keadaan bergerak. Kan kita pergi Mekah, kita buat ibadat namanya umrah ataupun haji kan. Di antaranya ialah kita bersa'i. Kita bersa'i antara Safa dan Marwah. Daripada kalimah as-sa'i itu, sa'i lah, mana kita seolahnya bergerak, berjalan daripada Safa, Marwah, Safa, berulang kali, ulang balik,
Maka kata para ulama hadis ini membayangkan bahawa seorang manusia yang sentiasa berusaha untuk tolong orang, bantu orang walaupun dalam kepenatan keletihan, orang ini adalah orang yang cukup mulia si Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana peristiwa orang yang bersa'i. Kalau kita bila di sofa pergi Marwah, letih tu balik ke sofa balik, kemudian sofa pergi Marwah balik sampai 7 pusingan selesai. 7 pusingan lah, 7 kali perjalanan sofa Marwah, pura sofa sampai akhirnya habis di Marwah. Bayangkan tuan-tuan, orang yang bersa'i itu apa kekuatannya? Bersungguh nak selesaikan, letih, penat, sekalipun dia berusaha, walaupun pasal berhenti sekejap kepenatan, sambung balik, selesaikan pertama, 2, 3 sampai 7. Jadi usaha sa'i tadi ada tanda aras, iaitulah kita bersungguh-sungguh. Jadi hadis ini sebut orang yang bersungguh-sungguh. Batulah sifat orang beriman. Ini saya ajak diri saya ni tuan-tuan, demi Allah. Orang beriman tuan-tuan, orang yang tak boleh tengok orang dalam kesempitan, tak boleh tengok orang dalam kepayahan, tak boleh tengok orang dalam keadaan yang kesempitan, kepayahan, tak boleh. Dia ada perasaan nak tolong, bantu, berusaha. Ini orang yang cerdik, disebut as-sa'i oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja Nabi tak kata as-sa'i, Nabi belum kata boleh, tapi Nabi sebut as-sa'i sebab nak bayangkan ada kesungguhan. Jadi sebab itulah maka dalam hukum beragama kita, antara sifat akhlak yang terpuji ialah kita ada nilai kesungguhan. Tengok orang miskin kita nak tolong, orang susah nak bantu, orang dalam kesempitan kita nak tolong, orang dalam kepayahan kita nak tolong. Kita boleh tengok orang-orang yang kelelakan kita dalam kesempitan. Apa kalau kita berjiran tetangga, ustaz tak? Dalam suasana PKP ni saya tengoklah, sebab saya pun duduk di kawasan, taklah semua orang kaya raya. Saya tinggal di Melayu Subang. Berapa ramai musim PKP baru ni, bulan 3 sampailah bulan 5 lebih kurang baru ni, ada yang kita tahu sangatlah, kita hulurkan bantuan sekadar mampu dengan kawan-kawan yang bersama. Tapi kita tahu, tengok orang yang makan tak cukup, merayu makanan tak cukup. PKP maklum sajalah. Saya ingat di kawasan Seksyen 20 pun tak kurang juga yang dalam keadaan susah, ya. Dalam musim PKP pun ni sekarang pun ada lagi masalah orang tak bekerja, tak dapat kerja, bahkan kena buat kerja. Tapi jiwa kita tak boleh rasa seronok, aku boleh makan, minum, boleh sahidang makanan makan, tapi orang lain tak boleh makan, tak minum. Orang mukmin tak boleh rasa macam tu. Saya sebut itu untuk saya ni. Saya bimbang juga kadang-kadang tak ada perasaan macam tu. Aku senang makan minum, tapi orang sebelah rumah lapar, memanjang, anak tak minum, anak tak makan. Akhirnya kita tak nak. Satu Nabi bersabda hadis yang lain, seorang mukmin tak dianggap mukmin kalau jirannya dalam keadaan yang lapar. Dia sekenyang, dia lapar. Nabi kata orang tak beriman, lengkap tak lengkap keimanannya. Sampai tahap orang sebelah rumah kita dalam kelaparan. Ini jadikan kita kena ada perasaan nak tolong orang, bantu orang. Batulah sesimpel mana pun kita tuan-tuan, jangan kita pandai lagi. Hari ini mungkin kita banyak tempat kita pergi. Saya pun baru semalam rasa, tengah-tengah kita minum, datang orang mata tak nampak. Kadang-kadang hari ini orang buta, ada orang tolong bawa kan, tengah minum, bawa tisu tak harga 20 sen je, kata kita jangan timbul perasaan ini siapa pula makhluk ni mengganggu nak makan. Kalau kita ada iman, walaupun sikit kita kata, ya aku nak tolong, walaupun tak banyak, tak boleh bagi RM10, bagi RM1. Yang penting kita rasa dengan butanya mata, dengan susahnya hidupnya, mungkin makan tak cukup, anak ramai. Kita mungkin makan dalam keadaan nasi sepinggang penuh dengan berlauk yang mungkin RM10 harga. Jiwa kita tak boleh nak makan macam kita tolong dia walaupun dalam keadaan RM1. Jangan boleh kata-kata, ay susah orang ni, aku silap tempat pilih hari ni, silap tempat masuk, ya. Bukan takat satu orang, datang 3 orang. Tak, kalau boleh kita sekadar kita tolong apa yang kita miliki, RM1, tolonglah. Maknanya perasaan kita
Saya terkesan bila tengok YouTube Ustaz. Ada di sebelah YouTube baru-baru ini, orang tu tengah makan. Ada YouTube saya tengah makan, tiba-tiba ada anak kelaparan duduk kat cermin. Ya, kat cermin tengok, dia nak suap makan. Ini satu cerita yang menarik ni, video menarik. Nak suap makan, tiba dia tengok anak kecil, 2 orang, lelaki perempuan, tengok kat cermin. Dia pun panggil budak tu masuk. Dia ulur makanan, dia tambah lagi. Dia pun tak makan. Saya menangis tu. Sebab nak cari orang yang berjiwa besar macam tu bukan mudah. Yang biasa berlaku kita tak kisah. Lapar ke kamu, aku tak kisah, ya untuk makan. Jadi kita agama tolong semampu mungkin kita cuba cipta suasana kita ni merasai penderitaan orang lain. Sebab kalau kita boleh rasa derita orang dalam hati kita, itu tanda kita ada iman dan tak pernah merugikan orang-orang yang gigih untuk rasa derita orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita rasa derita orang lain, kita mungkin ingat satu hari kita mungkin derita benda yang sama. Suatu sama cerita juga anak yatim. Sebut kepada tuan-tuan, hari ini kalau kita ada anak yatim datang minta bantuan pada kita, jangan kita pelekeh mereka. Fa ammal yatim fala taqat. Anak yatim jangan herdik mereka. Sebab kita tak begini, hari ini anak orang jadi anak yatim, kemungkinan besok lusa anak kita jadi anak yatim. Waktu bila anak yatim ni kita beri penghormatan, tolong kadar mampu, lebih kita buat. Sebab apa? Letak dalam kotak minda kita, hari ini ada 2 anak yatim jumpa aku minta makan, anak orang boleh jadi besok lusa anak aku jadi anak yang yatim. Aku pula meninggalkan anak tanpa kasih sayang makan harta. Mana anak kita mengambil tempat anak yatim yang pernah kita mungkin tak kisahkan apa perasaan kita. Satu hari kita tak ada anak kita kelaparan, orang tak kisah, contohnya terasa tuan-tuan. Batulah ambil tempat orang, letak pada kita. Satu kata ulama, kita kalau boleh masuk dalam jiwa orang, kita kalau boleh masuk dalam jiwa orang susah, orang dalam keadaan kesusahan, kita masuk dalam hati mereka, itulah orang yang terbaik. Sebab kita mendalami perasaan mereka dan rasa hati mereka, terbaik. Tapi kalau kita ada semangat macam ni, maka tuan-tuan, iman kita lengkap. Ini agama ni. Satu orang yang tolong orang lain tak pernah rugi. Man nafasa kurbata akhihi al-mu'min nafasallahu kurabahu yaumal qiyamati. Ini hadis Muslim. Man nafasa kurbata akhihi al-mu'min nafasallahu kurabahu yaumal qiyamah. Siapa yang boleh bebaskan orang punya kesusahan, dia boleh tolong orang susah, Allah akan tolong dia di hari mahsyar nanti. Sebab awak pernah tolong orang dalam kesempitan masa hidup, awak tolong lapangkan hati orang sempit masa hidup, Allah akan tolong kita di hari kiamat. Nafasallahu kurabahu yaumal qiyamati. Allah akan beri pembalasan setimpal. Sebab kebaikan kita dibalas Allah dengan kebaikan. Bahkan dalam Islam, bukan satu Allah balas dengan 1000 kebaikan. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, dia tak sama sifir dunia. Sifir dunia 1 campur 1 1 2. Sifir akhirat tidak begitu. Sebab sifir akhirat 1 kebaikan 700 kali ganda. Itu sifir akhirat. Saya sumbang RM1 datang masjid, Allah tak kira RM1 tu, Allah kira sehingga 700 kali ganda. Itu sifir agama. Tuan-tuan masuk tabung masjid RM1. Balasan Allah beri bukan RM1 tu. Allah akan beri hatta sab'ati dha'fin. Allah akan beri 700 kali ganda. Tengok tu. Jadi mana kerugian? Tak ada kerugian. Dalam kerja agama, tolong orang, bantu orang, hatta apa kebaikan kita buat, jangan bimbang. Sifir Allah amat jauh tinggi daripada sifir kita manusia. Kita dengan kita ni, sifir kita tak sama tuan-tuan. Kita tunggu balasan apa kita buat. Tapi bagi Allah tidak, Allah angkat darajah. Ini ada hadis Nabi sebut, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha al-hasanatu bi'ashri amsalha
ila 700 dha'fin wal wasai'atu bimithliha. Itu hadisnya. Ulang balik. Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 7 dha'fin wa sayyi'atu bimithliha. Itu hadis. Terjemahnya macam ni. Nabi kata, idza aslamal abdu, bila orang tu ada Islam yang kuat di hatinya, agama kuat di hati, di dadanya, dia pegang agama, dia mengaji ilmu, dia jaga iman, fahasuna Islam, maka elok agamanya, bertambah iman dalam dadanya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, mana-mana kebaikan dia buat, kata Allah, kata Nabi sebut ni, Allah berikan gandaan daripada 10. Satu, bukan satu, Allah beri satu kebaikan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Allahu Akbar. Ini hadis, jaminan Nabi kepada kita. Jadi mana ada kerugian? Satulah cintakan kebaikan, cintakan paling sonok nak buat kebaikan, tolong orang ni, tidak pernah menyusahkan kehidupan rezeki dan keimanan kita. Banyak orang yang lebih tenang hidup kerana tolong orang. Banyak orang yang kecewa kerana bakhil. Banyak orang yang kecewa bila dia kikir dengan kebaikannya. Banyak orang kecewa. Suatu kita dalam agama ni, Allah ajar kita supaya jadi manusia yang pemurah. Kenapa? Kerana Allah tidak pernah bakhil dengan kita. Bila Allah bakhil kita, tuan-tuan? Tak pernah Allah bakhil kita. Allah ni pemurah kita. Tak pernah orang sesak hidup kerana Allah bakhil. Kenapa nampak moyok ni? Allah tutup pintu rezeki makan. Dan tak ada. Kita ni baik siapa pun manusia tak sembahyang boleh makan. Yang sembahyang lagilah berkat, insya-Allah. Sebab Allah tak bakhil. Allah beri. Cuma kena ingat satu lah, saya sebut di kuliah subuh pagi tadi di Masjid Al-Falah ucap tadi, kerana kita hidup ini memang Allah beri banyak, tapi jangan sampai tahap istidraj. Istirahatnya mana Allah beri tak redha. Tak nak, kita nak Allah beri redha kepada kita. Baik, jauh begitu. Sebab hadis ni bila bincang dia pergi jauh, kita balik semula lah. Baik, jadi as-sa'i ni, kalimah sa'i saja ni nak tunjuk betapa kita ni kena hidup suasana macam tu, berusaha. Batulah terbaik, tuan-tuan, kalau kita boleh cari orang. Bukan takat tunggu nak bagi bantuan orang, cari orang. Mana orang aku nak tolong ni, mana orang aku nak bantu, terbaik sangat-sangatlah. Sebab sa'i kan orang yang gigit, berjalan Safa Marwah tu sa'i kan, bermakna kita usaha. Terbaik kalau kita dalam kehidupan kita ini, usaha kita untuk cari mana fakir miskin, mana orang yang lemah, kelaparan, untuk tolong, bukan menanti. Baik, tuan-tuan, simple. Saya ada kawan-kawan yang buat kerja benda kebaikan ni simple sangat dia buat, tapi itulah kadang-kadang kita minta ustaz, kita sebut benda-benda yang kita nak praktikkan biar benda itu berpanjangan pahala kepada kita. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita tak payah nak buat benda besar-besar, nak cari fakir miskin, nak bagi derma 1000 seorang. Kita pun tak ada duit nak bagi derma seorang 1000 seorang. Kita mungkin dalam kenderaan kita letak apa-apa yang kita letak. Contohnya paling mudah, kita beli makanan tertentu, kepuk ke seumpama, contohnya makanan, letak dalam bonet kenderaan kita. Tapi jangan luput masa lah, ya. Letak dalam bonet kenderaan kita. Mungkin makanan biskut apa saja, letak. Bukan untuk kepentingan kita, kita dah ada. Tapi kita ambil, nampak orang miskin jalanan, keluar dari bonet kita, makcik, ini biskut sikit, saya hadiahkan. Nak kata sedekah tu ke orang terasa apa, terasa sedekah ni setengah orang tu dia rasa macam kecil hati ataupun kecil, bukan, rasa macam tertekan. Saya hadiah makcik. Jumpa orang tu pula keluar pada kita sedia, ready, beberapa makanan tu kita hulur. Tuan-tuan, nampak simple. Ada sahabat saya itu simple je, dia kata apa, dia beli ni apa ni, shaw apa ni,
Dia basuh tangan apa? Sekarang kita sanitizer banyak kan? Ini contohnya. Dia jenis, dia beli banyak yang basuh tangan, dia pergi singgah di masjid, dia akan turun satu, dia letak tempat orang wudu. Sehingga masjid, keluar satu, letak wudu. Maknanya tak perlu ketuk imam pun, tak begitu imam, saya letak satu, tak payah, letak wudu. Mana orang nak berwudu, basuh tangan daripada tandas. Dia sedia azam. Hari ini tuan-tuan, hari ini dalam kesempatan kita sekarang, ini face mask kita dah jadi satu norma baru ni. Entah berapa tahun nak pakai ni, bukan sebulan dua ni Ustaz ni, confirm kokok 2 tahun ni. Selagi mana tak selesai COVID-19, rasa saya dia jadi satu norma baru ni, kena ada sentiasa. Tuan-tuan, bayangkan dapat pahala percuma. Simple, tapi benda ini benda besar dalam Islam. Apa salah kita beli 3-4 kotak? Satu kotak harga dalam RM20, mahal sikit RM25, ya. Kita bukan pakai sekali sampai 4 kotak. Sekali sehari mungkin satu hari untuk sekali pakai, 2 kali pakai. Buatlah, ya. Sebab ini bukan untuk pakai 5 kali, untuk pakai 5 kali hari tuan-tuan ni. Tak selamat 5 kali sekali pakai ni. Kita adakan 3 kotak. Datang ke masjid tertentu, kita bawa sekotak, letak atas meja. Tinggalkan. Niat kita apa? Untuk orang ambil dan guna pakai. Masuk masjid yang lain, keluar pada kalangan kita beli kotak lebih sikit, letak atas meja suam. Dalam tempoh PKP ni tuan-tuan, maknanya kerja kita ni nampak simple, tapi ia satu kerja kebajikan yang besar pahala. Kita letak atas meja, tulis sikit, ambillah apa yang diperlukan, satu seorang contohnya. Bila orang ambil kita punya ni, kita letak atas meja, setiap orang ambil tu pahala ada tak? Sampai pahala kepada kita. Simple je, yang harga mungkin 60 sen, 50 sen, tetapi kebajikan itu Allah tak kira satu pahala, Allah angkat pahala kita sampai 700 kali ganda. Nampak? Jadi sekarang peluang kebasan, bukan setakat ni. Sekarang ni dunia sanitizer. Kalau tuan-tuan ke kedai itu duit lebih sikit, beli sanitizer yang botol kecil, yang harga lebih kurang dalam RM9, RM8, RM7, macam-macam harga. Lebih sikit, mari masjid, letak atas meja penceramah, atas meja masjid hari Jumaat, letak saja. Saya cuba amalkan. Saya tak kata saya buat secara tu, tapi saya cuba amalkan. Sampai tengok setengah masjid kita cuma tak bawa ke surau kita ini. Biasa atas meja penceramah ni perlu ada sanitizer kecil-kecil tu. Penceramah bolehlah basuh lap tangan lepas ceramah, ya. Saya buat macam tu. Saya beli dalam 5-6 botol, letak. Hari ni tak bawa sini, dah habis dah, tak sebab nak beli tambahan. Simple. Dan bagi saya, kerja ini kerja besar dalam agama, buat kebaikan. Contoh. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, untuk kita hidupkan sebagai amal kita. Tak kira lah, kalau sekarang musim face mask, musim sanitizer, termasuklah minuman, makanan. Hari ini kita pergi singgah ke mana? Singgah di pam minyak contohnya. Ada makcik-makcik yang sedang duduk jual kepuk. Kepuk bukan banyak, bukan sampai 60 apa 5-60 plastik. Kadang-kadang saya beli 5-6 plastik je. Kepuk RM10 satu tu, kadang-kadang 5-6, kadang RM8, RM10, lebih RM10 lah. Ada harga RM7. Tengok keadaan, tengok kepuk tu macam mana. Apa salahnya kita nak cari kebaikan tadi? Makcik, berapa plastik ada semua tu? Dia kira ada 5. Berapa satu? RM10. Okey lagi makcik, saya bayar RM50. Saya tak nak ni. Makcik holorkan, siapa yang datang holorkan. Saya bayar tapi makcik holorkan. Nampak? Tuan-tuan, benda macam ni nampak simple, tapi dalam agama itu saya pergi satu restoran Ustaz. Saya pergi satu restoran singgah dengan anak saya. Malam tu lepas ceramah tu rasa lapar sikit, singgah. Ya. Baik, bukan saya lapar, anak lapar ya. Ayah tak apa. Alasan je tu lah. Ayah nak makan ya. Tiba-tiba saya duduk tu, datang pembantu kedai tu, restoran di jalan lah. Holok kasih kepuk keping. Saya kata, kenapa ni hadiah? Tak, dia kata, sebab ada orang amanah kepada saya kedai ini, kepuk-kepuk yang dah dibeli oleh dia, diminta kami beri kepada pelanggan.
Saya tanya dia, ada orang, ya ada orang dah beli. Oh, satu hari dia kata ada orang buat kepok. Abang dah beli, dia kata tinggal kat sorang ni, minta siapa yang datang hulurkan. Maknanya macam tadi lah, pakcik saya belikan semua, pakcik agih kepada orang lain. Nampak tuan-tuan? Jadi benda macam simple, tapi sebenarnya tuan-tuan, besar dia punya pahala. Macam mana agaknya? Lepas ni kalau keluar nanti nampak peminyak, cepat-cepat pergi. Cuba pakcik, berapa pakcik ada tu? Ada 10 bungkus. Berapa satu? 10 100. Faham lah 100. Dia ingatkan RM1 lah tu. Atau payah tu. Dia boleh banyak tu pening kepala sikit. Tapi kalau kita jiwa yang suka menyumbang, tak apa makcik 100, saya beli semua sekali, saya tak nak satu pun, makcik holor-holor pada orang lain. InsyaAllah 100 kita beli, Allah gandakan terus 10 hingga 3 kali ganda. Bayangkan. Jadi tuan-tuan, panjang cerita. Ini nak bagi semangat ni. Bukan takat tuan-tuan ni cakap ni utamanya. Yang cakap ni, saya bimbang cakap ini tak buat. Ya Allah, ya Tuhanku, sebab tu saya takut tuan-tuan. Saya takut cakap benda macam ni saya tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka besar muka Allah. Kamu cakap tak buat. Lepas tu saya ajak diri saya nak cari pahala lebih daripada biasa. Saya tahu kadang-kadang, ini pun satu ustaz ya, kita bincang ilmu ni, di pentas ilmu ni kita bincang. Sebab kadang-kadang kita punya ruang kita cari pahala kita saja, kita tak mampu. Kekuatan kita nak baca Quran sampai 2 juz sehari, lemah. Kita nak berzikir sampai 60,000 istighfar, lemah. Kita nak baca buku agama sampai 2 buku sehari, lemah. Kita buat kadang, tapi ruang-ruang pahala menanti cara mana? Tadilah sedekah derma. Kita beli benda makanan, kita hulur kat orang, pahala kita bertambah ke itu. Saya semalam live FB, semalam siapa tengok FB Muamalat? Memang tak tengok semalam pukul 9 bukan TV lah, live FB Bank Muamalat semalam. Tajuknya Tali Hayat Akhirat. Tali Hayat Akhirat semalam. Kalau siapa buka FB online, FB Bank Muamalat ada semalam, ada rekod tu dalam Bank Muamalat. Semalam saya dengan Ustaz Farid Rabi Abdullah, saya forum dengan dia dan dipengurusi oleh Ustaz Hariri. Tajaan Bank Muamalat. Pergi ke sana, pergi ke Bank Muamalat, tapi FB lah, dalam surau. Orang tak ada kameraman yang ada. Saya semalam bila bincang tu, saya pegang satu kata-kata Ustaz Farid Rabi Abdullah. Sonok dia dengar dia bincang tu, saya mengamati cerita. Dia kata apa? Dia kata dalam ibadat, dia kata Ustaz Farid, saya nukil kata, saya terima, memang saya cukup seronok bila dia cakap macam tu. Dia kata tuan-tuan, dalam ada habit kita beribadat ni, kalau kita diberi Allah peluang untuk kembali ke bumi semula, dah mati kita, dah mati dah ni, dah mati dah, tiba-tiba kita minta peluang nak balik semula. Balik semula nak buat apa? Bukan minta nak sembahyang dah. Kalau nak sembahyang susah juga, nak tunggu masa sembahyang, nak tunggu waktu azan, nak ambil wudu. Nak ke Mekah lagilah berat, masanya panjang, kemudian bukan pergi mudah-mudah naik kapal terbang. Maka kalau dapat kita buat ibadat segera, apa dia? Sedekah. Pak sedekah tak perlu pada masa. Untuk tak ada tak apa. Nampak tak tuan-tuan? Faham tak tu cerita ni? Kalau tak faham, dia kena berhenti sebab tanda tuan-tuan dah mengantuk. Kalau faham sambung lagi lah. Saya tertarik kata-kata Ustaz Farid. Jadi saya menukil, saya menerima ilmu daripada orang, saya bawa kepada tuan-tuan. Saya belajar juga sebab daripada beliau. Kalau sebanyak-banyak amal kita, dia kata, kalau kita boleh balik ke semula. Sebab dalam Quran ada sebut kan, kita ni bila sampai masa amal tak cukup, kita minta pulang ke bumi. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah aku nak balik bumi semula. Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun, wa itu aku nak balik bumi. So apa nak balik? Beramal. Kata Ustaz Farid, dia ulang balik, sebanyak-banyak amal ibadat kalau boleh balik ke bumi semula, bukan nak sembahyang lagi dah, bukan nak puasa tunggu Ramadan, tunggu hari Senin Khamis. Amalan yang paling mudah segera ialah sedekah derma. Betul tak? Sebab benda ini benda segera, boleh buat bila-bila masa. Jadi kita sekarang tuan-tuan, demi untuk kebaikan, kebajikan dalam rezeki kepada kita,
tolong orang dengan derma sedekah, bantu dengan sedekah. Itulah peluang kemasaan kita. Sebab itulah maka orang yang nak redha Allah secara cash, tunai, segera, bertambah pahala, dia orang yang berusaha untuk buat kebaikan. Nabi sebut as-sa'i 'alal armalati wal miskin, tolong orang janda-janda dan tolong orang miskin. Makna apa? Tolong apa tu? Tolong beri bantuan. Seorang ibu yang telah kematian suami, seorang isteri kematian suami, ada anak-anak. Bayangkan di sebalik isteri tadi ada anak-anak. Anak-anak mungkin nak makan minum, nak kepada harta makan minum, nak kepada suapan air ataupun minuman. Kita boleh tolong orang-orang ni. Siapa tu? Tolong anak-anak yang yatim. Di sebalik janda tadi ada anak-anak. Nak tolong janda tu satu hal. Dia dua makna tu. Tolong janda, tolong anak-anak janda. Tolong janda tu satu hal yang lain, ya. Tapi tolong keluarga si janda yang anaknya mungkin ada 4-5 orang, 5-6 orang, ia perlu pada bantuan makan minum. Tolong kita sebab melihat anak-anak yang perlu pada makan minuman. Artinya bantuan apa tu? Melalui makanan, rezeki, minuman, harta benda. Wal miskin, orang miskin yang keputusan makanan tak cukup, harta untuk makan, minuman tak cukup. Maknanya tuan-tuan, di sini kata para ulama menunjukkan bagaimana ciri orang yang beriman ialah orang yang tak boleh tengok orang dalam kelaparan, tak boleh tengok orang dalam kepayahan. Dia tak akan selesa untuk dia makan minum orang dalam kelaparan. Ini yang disebut Nabi sebagai orang yang hebat. Sampai Nabi kata apa? Kal mujahidi fi sabilillah. Orang ni seumpama yang sedang berjuang. Orang berjuang ya Allah Tuhan, bukan main, mati syahid ni syurga menanti. Nak perang tu bukan mudah, bukan semua orang berani perang. Nak pegang senjata pergi medan perang, ini satu benda yang bukan kecil ni. Usaha tu besar. Bila boleh pergi perang tu satu benda yang hebat. Dan sebab tu orang pergi berjuang ini pahala besar. Besar pahala. Lebih besar lagi kalau dia mati syahid di medan perang. Kata Nabi, tolong orang-orang kelaparan, anak-anak yang janda tadi, yang kematian mungkin ayahnya, pelihara anak-anak, kemudian orang miskin. Nabi kata seumpama orang pergi perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Seumpama kal mujahidin, kalau terjemah dalam bahasa seperti. Mana ada sama ya Rasulullah, itu syahid. Nak cerita kelebihan, memang tak sama daripada fizikal, waktu mati syahid. Yang ni derma, tapi Nabi sebut tentang kedudukan. Sebab apa? Inilah benda kita kena tengok hadis ni. Ini sebincang nas hadis dulu, tak bincang tentang cerita-cerita kita akan bincang nanti insya-Allah. Cerita menarik ni. Kenapa? Kerana bila kita tolong orang, bantu orang dengan kelebihan harta benda kita, Nabi sebut seperti orang berjuang. Sebab apa? Orang pergi berjuang ni tuan-tuan, mereka meninggalkan anak isteri, meninggalkan kediaman, meninggalkan kerehatan. Orang pergi berperang ni tuan-tuan, tinggal segala-galanya. Rehat tinggal, ketenangan dunia dia tinggal, sanggup berperang. Padahalnya dengan nikmat rezeki ada, padan duduk diam-diam lah, tapi sanggup tinggalkan. Jangan main. Al-Syekh Abdul Azam Al-Mujahid syahid, namanya Abdullah Azam. Agak-agak ingat tak sejarah tu? Tak ingat dah? Tak ingat dah? Tuan-tuan memang rajin baca Quran, paling ingat sikit cerita tu. Quran, zikir, tasbih, tahmid ni. Abdul Azam yang pernah meninggal syahid di mana? Ni cerita lama ni, memang lama sungguh ni. Saya baca masa belajar lagi. Meninggal di Afghanistan masa dulu peristiwa Afghanistan berperang masa tu dengan Rabbani, macam-macam nama kan, tengok nama Hikmatiyar zaman itulah. Ni zaman 80-an pertengahan, 90-an awal lah.
lebih kuat. Abdul Azam ini syahid itu. Dia ada keluarga, dia bukan orang orang Islam, dia orang Arab. Syahid dengan anak dia ketika nak pergi sembahyang Jumaat. Dia naik kenderaan, dia bom dipasang di kenderaan dia, bom meletup dia dengan anak dia. Ketika nak pergi solat Jumaat, Abdul Azam Asyahid. Cuba kau sempat googlekan balik, tulis Abdul Azam Asyahid, dapat cerita tu. Cerita video banyak di situ. Nak ceritanya ialah dia ni orang Arab, dia bukan asal orang Afghanistan, cuma semangat jihad dia pergi bawa keluarga. Dia ini bukan calon orang, dia adalah seorang pensyarah. Tuan-tuan, ialah semua pensyarah ni legalah Ustaz, legalah Ustaz, tak kena masuk pensyarah ya. Lega dah gaji Ustaz Wariman pensyarah ya, UIA. Legalah Ustaz, gaji boleh tahan dah. Kena pula profesor, mana prof kita belakang ya. Kena jusah pula. Legalah tuan-tuan, lega ya. Dengan tingkatan gaji, kenaikan pangkat, dengan segala-galanya. Yalah. Tapi Syekh Al-Azam ini dia tinggalkan itu. Sebab apa? Kecintaan kepada jihad pada masa itu. Allah rezeki dia syahid. Dalam satu wawancara dia dengan CNN ke BBC London, tak silap saya, tak boleh penting wawancara dia. Orang tanya dia, pembitanya dia, kenapa saudara tinggalkan dunia akademik tuan, kemudian tuan boleh bergerak dengan keluarga sampai ke Afghanistan berjuang ini? Sebab dia masuk dalam tentera nak berjuang ni, bukan sekadar pergi saja. Meninggalkan, apa dia kata? Meninggalkan kekayaan dia masa dia bekerja. Apa dia kata? Dia kata apa? Ini jawapan yang, ialah jawapan yang ada satu tanda aras iman di dadanya. Itulah keberaniannya, kehebatannya. Dia kata apa? Dia kata, saya ingin mencari kelebihan pahala yang lebih besar nanti saya daripada nikmat yang saya ada sekarang ini. Saya nak beri kebaikan untuk agama saya, sebab saya tahu saya sebagai hamba Allah yang nak kepada kebaikan. Tuan-tuan, maknanya di situ menunjukkan kesungguhan. Padahalnya dengan kekayaan dia ada, ketenangan, padahal nak apa lagi, nak hidup senang. Tapi dia tahu di sana menanti kelebihan yang, sebab tak semua orang dapat macam tu. Cerita panjang tuan-tuan. Tulis kalau tuan cari Abdul Azam, googlekan, panjang cerita tentang Abdul Azam, AZZAM. Cerita ni dalam awal 90-an, silap saya. Dalam 90-an lah, tak pertengahan di awal 90-an. Dia syahid dengan anak sekali ketika nak pergi sembahyang Jumaat. Orang pasang bom di bawah kenderaan, start enjin, pop. Syahid hari Jumaat ketika nak ke solat Jumaat, tengah berwuduk macam-macam. Tak apalah, Allah rahmati beliau sekeluarga bersama anak-anaknya yang telah syahid insya-Allah. Nak cerita tuan-tuan, makna dalam kehidupan kita ini, seorang manusia yang gigih berusaha untuk kebaikan, bantu orang, Nabi sebut seperti orang yang berjihad jalan Allah Azza wa Jalla. Seperti besar pahala tu. Sebab tak semua orang berani berjihad. Bila seorang tu boleh berjihad, pahala besar. Orang tolong orang dapat pahala yang sama. Habis? Tak nak kita tuan-tuan, rugi kan? Dia ada hadis ni tak bersemangat lagi untuk tolong orang, habis kan? Tak ada apalah, saya pun payah nak sebutlah, diri saya pun tak boleh sebut apa dah. Ni hadis macam ni kita anggap sebagai hadis yang biasa-biasa, tak usaha nak buat kebaikan, tolong orang, maka hadis ni tak ada harga kepada kita. Demi Allah, ini tidak boleh kita jadikan begitu keadaan. Tak boleh. Sebab itulah bermula saat detik ini, sifat tolong bantu orang, tengok orang susah tolong susah, tengok orang tak senang kita pun tak senang juga, tengok orang susah kita nak bantu, tuan-tuan, menanti kita lah pahala seumpama orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sebut awil qa'imil laili, seumpama orang yang bangun tengah malam. Orang bangun qiyam at-tahajud jam pukul 3-4 pagi tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, agak-agaknya qiyam tahajud semua orang boleh buat dengan mudah ke? Semua boleh buat mudah ke? Tidak tuan-tuan, tidak. Yang boleh bangun qiyam tahajud jam 2, 3, 4 pagi tuan-tuan bukan semua orang, orang terpilih je. Hai ustaz, macam tahu-tahu je.
Saya bukan Tok Nujum tahu, tapi itulah hakikatnya. Sebab apa? Sebab bukan sebarang manusia boleh bangkit jam 2-3 pagi. Sebab jam itu jam lena dengan kerehatan, jam lena dengan kesenangan, jam lena dengan tidur yang empuk di bawah, di atas tilam yang berjenama Dunlop Pillow ke. Dunlop Pillow lama sangat dah. Sekarang jenama pelik-pelik dah. Ohio ke, Tokyo ke sekarang ni. Macam-macam nama dah sekarang ni. Jam 3 pagi ni tuan-tuan, jam orang sedang selena ni. Tuan-tuan tidur jam 3 pagi dengan jam 3 petang sama? Tak sama. Tidur jam 3 pagi dengan jam 5 petang tak sama. Keenakan 3 pagi ni lain macam. Kena pula kalau rumah itu air condition penuh, lagi selesa. Dengan selimut setebal 6 inci, dengan katil berharga 10,000, tuan-tuan, lagilah lena. Artinya kelenaan jam 3 pagi ni orang boleh lena sungguh-sungguh, dan lebih lenanya sampai tak sembahyang subuh. Jadi orang boleh bangkit jam 3-4 menghadap Allah atas 3 sembahyang. Bukan jalan-jalan manusia. Orangnya semacam tuan-tuan lah. Sebab saya dapat muka-muka tuan-tuan, muka tak tajuk belaka ni. Di muka tajuk sebab nampak setengah nampak letih. Tadi pukul 4 bangun. Pukul 3 tadi. Ni ramai ni. Tak muslimat dah. Muslimat betul lah. Tak muslimat lah. Pukul 3, 3:30 dah bangun tadi. Sebab tu nampak muka letih, cuma face mask tu kurang letih nampak sikit. Tuan-tuan, bergurau, tapi saya tahu orang boleh bangun jam 3:30, 4 pagi untuk bertemu. Bukan semua orang. Tak payah pandang, tengok jauh lah. Keluarga kita lah, keluarga kita. Dalam rumah ada 7 orang. Abang lu dah bukan 18, abang lu dah 25 tahun, abang ngah 20 tahun, bukan umur 3 bulan lagi. Satu keluarga 7 orang itu, agak-agaknya semua bangun tahajud pukul 3-4 dah. Menjadi yang bangun mak ayah dia, mak ayah kompat dah bangun, anak-anak lena terus. Sebab apa? Mak sembayang lah, mak tua dah, alung muda lagi. Dia jadi macam tu pemikiran anak-anak kita ni. Ayah bangun lah pukul 4, ayah kan dah peringkat apa ni, RTM dah, reak tunggu mati. Lebih lah sikit ibadat tu, alung baru 25. Tak payah bangun subuh-subuh, lepas baru bangun subuh pukul 6.30. Mungkin rumah kita, bukan orang lain. 7 keluarga tu bukan 7 bangun pukul 4 sebut tahajud. Yang mampu bangun mungkin ibu ayahnya. Itu pun ibu ayah mula bangun bukan masa muda, dah pencen pun. Mula tahajud lepas pencen. Itu pun tak berapa nak boleh tidur dah. Tu dia bangun tu. Tak boleh tahu dia lena dah. Pukul 3 tak lena lagi, akhir tahajud lah. Tidur sekejap. Contohnya. Bukan tuan-tuan, ini berlaku di Tanzania, dekat-dekat Mauritania. Maknanya tuan, tapi tak maaf kata macam tu, sebab ini cabaran ni. Jadi kita dalam rezeki Allah beri ni banyak, alhamdulillah. Antaranya boleh bangun tahajud, dan Nabi sebut orang yang tolong orang untuk orang, pahalanya semacam orang yang bangun sembahyang malam. Allahu Akbar. Kan rezeki orang boleh bangun malam besar pahalanya. Redha menanti, pahala menanti, rahmat menanti dia. Jadi bayangkan pahala itu dapat disamakan Nabi kepada orang yang bangun tahajud dengan orang tolong orang lain. Takkah satu nikmat? Kemudian Nabi sebut lagi, pahala sama dengan orang mana? As-sa'im bin nahar, as-sa'im bin nahar, orang yang puasa siang hari. Puasa-puasa ni pun bukan semua orang buat, tuan-tuan, betul tak? Ini cabaran kita nak puasa ni Khamis ni, Allahu Akbar, bukan mudah. Ramadan tu puasalah. Ni cabaran nak puasa Isnin Khamis ni. Puasa hari-hari yang dianggap penting dalam agama. 10 Muharram contohnya, hari Arafah. Bukan semua orang berpuasa. Bukan semua. Mana yang puasa hari-hari tertentu ni orang yang terpilih. Betul tak? Macam tak angguk belakang ni. Tak percaya kat saya pula dah. Mana orang yang boleh puasa ni tuan-tuan, namanya orang yang betul-betul Allah pilih. Isnin Khamis tak tinggal. Kemudian hari-hari tasyrik, hari-hari Asyri Tasyrik tak boleh puasa. Hari-hari besar, hari Wukuf Arafah, hari Asyura, orang terpilih. Di kalangan manusia bukan semua orang boleh buat tu.
bila dia boleh buat satu kedudukan tinggi. Orang ni kata Nabi, bila ditolong orang, pahalanya sama dengan orang boleh berpuasa. Hebat. Nabi letak suatu garis pandu yang jelas kepada kita. Kehebatan orang yang tolong orang dengan soal derma sedekah tadi sama dengan orang berjuang, sama orang yang malamnya bangun bangkit berqiyam tahajud, sama dengan orang yang boleh berpuasa siang hari. Mereka ini tuan-tuan bukan calon manusia, pahala mereka tinggi, dikongsi oleh orang yang tolong orang. Jadi tuan-tuan, di mana kita? Saya tinggalkan persoalan kepada tuan-tuan sekarang sebelum saya tutup. Dah masa sampai. Mari tuan-tuan semua sekali, jadikanlah perjalanan kita perjalanan yang diatur agama. Apa dia? Jiwa yang suka bantu orang, tolong orang, nak tolong orang, nak betul ada dalam jiwa kita. Tengok orang susah, kita nak tolong. Orang sempit, kita nak bantu. Orang kepayahan, kita nak tolong. Itulah antara perintah Nabi kepada kita. Kerana pahala tu by cash daripada Allah kepada kita semua. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah, ya Allah permudahkan. Kita stop di situ. Cerita-cerita dalam hadis ini, cerita ini banyak menarik. Satu cerita menarik, cerita Abdullah bin Al-Mubarak. Ini nas ada. Cerita muka surat 150 menarik. Abdul Mubarak ni ceritanya, dia nak ke Mekah, duit di tangan, nak ke Mekah ni, tak jadi ke Mekah. Duit yang dia ada, tolong orang, habis tolong orang. Nak ke Mekah, duit tak ada, tak sampai ke Mekah. Tuan-tuan, tahap tu duit kan nak ke Mekah dah tu, tapi kan dia sayang nak tolong orang yang miskin ini, dihulurkan semua sekali. Macam mana kita? Ini cerita ni kita akan bincang pada bulan akan datang insyaAllah. Jangan ke mana-mana, jangan selesai. Ya, jumpa lagi. Tolong orang tahap tu. Kita ni tuan-tuan, Allah, saya lah bukan tuan-tuan, nak derma tu pun tengok mana yang biru. Tak bawa yang biru, tak ada merah, tak ada poket ni, tak ada, tutup balik. Saya lah, bukan ustaz kata, ustaz kata apa, dia keluar je. Ya, hijau biru dia tak kira ya. Okey. Saya lah. Seluk poket tengok, buka beg. Tak ada yang biru, biru tu singgit lah. Ya. Yang ada merah dengan hijau, tak ada lah. Sebab apa? Sebab kedekut bin bakhil bin kikir. Berkira saya lah tuan-tuan, lepas tu saya nak ubah hidup saya dengan cerita ni, nak bawa kepada sebuah hidup yang lebih baik insyaAllah. Contohlah, tapi tuan nampak saya muka kedekut ke? Boleh jadilah tuan-tuan Tapi itulah kita manusia, berkira. Tapi Abdul Barak tak berkira. Duit nak ke Mekah, holo habis. Allah, nak ke Mekah tu, kita bukan ke Mekah, hanya pasar malamnya pun berkira. Ya, sebab apa? Kokot tak boleh beli barang pasar malam, sedekah derma biar dulu. Sebab ikan kembung tu yang paling penting, ikan talapia yang paling penting, ikan siakap tu yang paling utama. Memang utama, tapi kita masih berkira-kira dengan soal menyumbang, memberi. Saya letak poin itu supaya tuan-tuan tersedar sekejap, tersentap, terkasima. Jadi untuk penjelasan selanjutnya kita akan bincang pada minggu datang. Stop kasih dulu insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha rahmatmu ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahyakan hati kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman. Dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma rda anna ya karim. Redhalah kepada kami ya Allah atas apa amalan kami lakukan kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna. Terimalah kami ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita ni dua live sebenarnya hari ni. Satu live online media dan satu lagi audio kuliah. Live semua. Jadi siapa-siapa yang nak tengok balik siaran tadi, buka audio kuliah dan buka online media. Betul? Majlis ilmu. Buka, dapat kembali tengok insya-Allah. Kita alhamdulillah walaupun TV 3 tak siar, disiarkan audio kuliah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.